Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita pada hari ini pada minggu kedua bersama saya Cikgu Hawa dalam subjek Bahasa Melayu tahun 1. Jadi hari ini kita tengok apa yang kita nak belajar. Objektif pembelajaran pada hari ini, murid dapat membina ayat menggunakan kata sendi nama dengan betul. Hari ini kita nak belajar tulis ayat, buat ayat. Untuk ibu bapa, kita bukan nak fokus sangat pun kepada sendi nama ini. Oh, guna sendi nama dengan cara yang betul. Oh, ini salah, ini betul. Betul, kita terangkan. Tapi tidaklah kita tekankan sangat. Kita hanya memberi pendedahan kepada anak. Ayat ini masih lagi kita yang perlu bantu dan pandu. Ya, kita yang bantu dan pandu. Jarang kita boleh dengar anak boleh sebut dengan betul lah menggunakan kata sendi nama yang betul. Kita cuma beri pendedahan awal. Apa yang penting anak boleh menulis, anak boleh eja. Kalau kita kata eja D-I-D. Dari, D-E-D-A, R-I-R-I. Ke, K-I ke. Kepada, K-I ke, P-A-P-A, D-A-D. Itu dahulu. Yang lain-lain kita cuma terangkan sahaja. Lama-lama nanti anak akan dapat. Bila naik tahun 2, tahun 3, anak akan cam. Ini kita beri pendedahan awal. Ya. Baik. Murid-murid sudah sedia? Hari ini macam mana kita nak buat ayat guna kata sendi nama? Kata sendi nama ni ada 4. Di, dari, ke, kepada. Ada 4. Apakah contoh-contoh ayatnya? Selalu kamu sebut tapi kamu tak tahu itu adalah kata sendi nama. Tak apa. Jadi kita tengok hari ini. Okey, kalau kata sendi nama di. Ini ada perkataannya. Ada beratur, ada counter. Ada murid beratur, ada orang beratur ni. Dan ada counter, ada tempat. Apa kita nak tulis? Kita boleh tulis pengunjung sedang beratur di kaunter. Pengunjung sedang beratur di kaunter. Nampak tak? Ada di kat situ. Contoh kedua. Kepada. Ini gambar ni silap sikit ni. Gambar tak tukar. Kepada. Memberi arahan penumpang. Perkataan yang diberi memberi arahan penumpang. Baik. Apa jadi? Pemandu pelancong memberi arahan kepada penumpang. Nampak tak contoh kepada? Pemandu pelancong memberi arahan kepada penumpang. Kalau tadi mereka beri perkataan memberi arahan dan penumpang. Penumpang ni yang beratur-beratur tu. Gambar yang ni silap. Gambar yang ini betul. Jadi ayat yang betul ialah pemandu pelancong memberi arahan kepada penumpang. Contoh seterusnya. Ke. Macam mana kita nak guna perkataan ke? Ada perkataan kereta kabel bergerak atas gunung. Macam mana nak guna ke ya? Jadi contoh ayatnya ialah kereta kabel bergerak ke atas gunung. Kereta kabel bergerak ke atas gunung. Bergerak ke atas. Kita tak sebut bergerak di atas. Bergerak ke atas. Contoh lain. Dari. Ada perkataan penumpang keluar kereta kabel. Macam mana nak tulis? Ayat dia. Penumpang keluar dari kereta kabel. Penumpang keluar dari kereta kabel. Keluar dari. Keluar, awak keluar kereta. Keluar dari kereta. Itu contoh ayat. Kalau kamu nak ulang, kamu boleh patah balik video ni. Boleh berhenti, boleh baca, boleh dengar semula apa yang cikgu sebut. Jadi, dalam cerita tadi, kita nampak ada perkataan-perkataan sendi nama. Di mana? Di kaunter. Di stesen. Di rumah. Kalau kamu nak cakap. Dari, keluar dari kereta, keluar dari kereta kabel. Saya dari rumah. Kalau perkataan ke atas gunung, ke Kuala Lumpur. Nak pergi mana tu? Saya nak ke Kuala Lumpur. Saya nak pergi Pekan Semanggul. Saya nak pergi ke Pekan Semanggul. Oh, saya nak ke sekolah. Itu contoh. Dan perkataan kepada. Kepada penumpang, kepada ayah, kepada ibu. Saya beri makanan itu kepada kucing.
Saya beri makanan ini kepada adik. Itu contoh kita beri pada orang. Okey, ini contoh-contohnya. Kepada, dari. Mudah saja untuk pendedahan kamu. Jadi tugasan 1, kamu boleh cuba buat dalam muka surat 67. Perkataan-perkataannya sama. Frasa-frasanya sama yang cikgu sebut tadi. Kamu boleh tengok semula untuk tahu macam mana nak buat, macam mana nak tulis. Baik, kita cuba tengok lagi contoh lain. Ya, kita tengok contoh lain. Ada satu cerita. Aiza dan keluarganya hendak pergi ke stesen kereta api Alor Star. Aiza dan keluarganya hendak pergi ke stesen kereta api Alor Star. Ini api tu patutnya A-nya besar, kata nama khas tempat. Stesen tempat, dia bagi tahu tempat dia ke Alor Star. Okay, kita mau dengar saja cerita ini. Mereka bertolak dari rumah pada pukul 8 pagi. Mereka bertolak dari rumah pada pukul 8 pagi. Pada pukul 8.30 pagi, mereka tiba di stesen kereta api Alor Star. Mereka dah sampai. Mereka sekeluarga hendak pergi ke Kuala Lumpur. Mereka nak ke mana? Ke Kuala Lumpur. Ayah meletakkan keretanya di tempat letak kereta berbayar. Kalau kita nak naik kereta api, kereta kena tinggal. Jadi, tinggalkan kereta itu di tempat letak kereta berbayar. Maknanya kena bayar parking. Sejam berapa sen, berapa ringgit. Macam tu ya. Aiza dan keluarganya menaiki kereta api elektrik atau ETS. Kereta api elektrik ni siapa pernah naik ETS ni? Daripada Bagan Serai ke, daripada Taiping ke, daripada Bunta ke. Cikgu pernah naik sekali. Kereta api ni lajulah sikit. Selepas menunjukkan tiket kepada petugas kereta api, mereka pun dibenarkan masuk ke dalam ETS. Tunjuk tiket dulu, kamu dah bayar. Baru boleh naik. Aiza berasa seronok menaiki kereta api ini. Dalam perjalanan, petugas ETS mengedarkan risalah keselamatan. Apa tu risalah keselamatan? Macam bagi iklan lah kan. Kertas-kertas kamu baca. Macam tu. Risalah itu diedarkan kepada para penumpang. Boleh baca. Akhirnya, mereka tiba di Kuala Lumpur dengan selamat. Dah sampai. Ini cerita tentang Aiza dan keluarganya. Ada dalam muka surat 68. Tak silap cikgu. Sama saja dengan cerita yang cikgu cerita tadi. Cuma dalam petikan tak ada gambar. Dan tak boleh terang. Jadi dalam video ni cikgu cuba terangkan. Kalau kamu perhatikan tadi, ada yang cikgu dah letakkan warna merah. Nampak? Tulisan-tulisan merah. Tengok ya, nampak ada tulisan-tulisan merah. Kamu boleh tengok semula nanti. Kamu boleh cuba masukkan. Kalau kamu dah pandai buat sendiri, tak ada masalah. Kalau tak boleh lagi, boleh cuba tengok semula. Jadi ada 2 tugasan yang cikgu sediakan. Ya, dalam muka surat 67 dan 68. Kalau dah siap, boleh snap gambar, cikgu akan semak. Baik, itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.